sepenuh masa. Okey, sepenuh masa. Makna kata dapat ilham, kita tak tahu bila kot. Kan kita tak tahu bila kita dapat ilham. So bila dapat ilham memang kena tulis terus. Kalau kita tak tulis, benda tu burn. Dia macam air hujan, tuan-tuan. Air hujan kalau dia turun, kita tak tadar dia pergi mana? Dia meresap ke tanah, betul tak? Jadi sangat penting untuk kita tadar. Maka dekat situ, tuan-tuan, kalau kata saya tengah masak ni, tiba-tiba dapatlah sedikit ada idea 2-3 baris puisi. Contohlah, okey. Tengah masak ni sebab sakit hati kan, anak tak tolong, suami tak tolong ni, geram je hati ni. Tiba-tiba muncul lintasan nak membayangkan perasaan kecewa tu. Boleh tulis puisi ni, 2-3 baris je ilham dia. Saya ambil handphone cepat-cepat, saya pun typekan, tuliskan dekat situ. Okey, kita meluahkan di situ. Masya Allah, puisi-puisi rupa-rupanya sangat ramai peminat. Okey, buku-buku Bendeno ramai sangat yang beli itu sebab dia banyak kata-kata indah, kata-kata puitis di situ yang meraihkan perasaan-perasaan pembaca sebagai seorang manusia biasa yang kadang-kadang normal lah. Okey, marah, betul tak? Kita logik marah, kita manusia kan. Jadi dekat situ saya nak bagi tahu, waktu saya menulis ialah waktu ilham datang. Tetapi walau bagaimanapun saya juga menyusun masa saya menulis secara sistematik. Which means waktu-waktu biasa kalau ilham datang saya tuliskan secara ringkas. Okey, secara ringkas. Tetapi saya biasa bangun pukul 2 pagi, tuan-tuan. Pukul 2 pagi memang saya kunci jam pukul 2 lebih. Saya akan terbangun, kemudian apa yang saya buat, saya akan start lah solat dulu ke, kemudian akan terus menghadap mana-mana orang kata karya saya, okey, ataupun ilham-ilham yang Allah bagi yang saya baru tulis 2-3 ayat tu, dekat situ saya sudahkan. Jadi inilah cara dia saya menulis, iaitu yang pertama secara tak sistematik. Bila-bila masa ilham datang, tulis terus. Kemudian saya akan kemas kini. Okey, saya akan kemas kini bila masa waktu yang anak-anak saya semua tidur. Dengar tak anak saya menangis tu? Itulah ceritanya ibu anak 7 ni, tuan-tuan. Abaikan saja. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak cerita tentang apa kali ni? Okey, kita nak cerita tentang jauhnya saya pergi dah. Boleh nampak tak skrin? Okey, tadi kita dah sampai dekat sini kan? Okey, from current slide. Okey. Ada penulisan kan? Tadi. Okey. Sekarang saya nak sebut. Ini saya dah sebutkan. Saya dah sebutkan cari peluang, jangan sia-siakan peluang. Saya dah tunjuk pada tuan-tuan dan perempuan bagaimana satu contoh ni. Tuan Zulkifli Cik Noh ni, dia ialah seorang penguasa bomba. Okey, penguasa bomba. Di Kuala Terengganu ni saja. Tetapi bagaimana dia mendapat satu benda yang aku kena menulis lah sebab aku dah lah tak ada anak nak doakan aku. Allah bagi aku sebenarnya cara untuk menulis. Tuan-tuan, dia siapkan buku dia dalam masa 14 hari. Saya cabar dia. Saya kata, Zul siapkan dalam masa 14 hari. Kalau sempat kita terbit. Subhanallah, sempat. Dan dia penulis baru yang zero tentang penulisan. Tuan-tuan dan perempuan, Masya Allah, nak bagi tahu apa. Ada tak minat tak? Kalau minat, buat. Okey, Allah ini tak nak tolong kita. Kita jangan petikaikan kemampuan kita. Saya dah bagi tahu tadi, Bondeno minat tak ada, bakat tak ada, tetapi hanya kerana niat, kerana saya nak kumpul bekal. Maka subhanallah, inilah saya, di sinilah saya pada hari ini cuba untuk melatih seorang demi seorang penulis-penulis baru. Dan saya latih hanya penulis-penulis yang nak bercerita tentang dakwah sahaja. Baik tuan-tuan, kita nak cerita tentang mampukah saya menulis tadi. Saya dah sebut bahawa semua orang ada cerita untuk dikongsikan. Semua orang. Okey, inilah yang berlaku kepada kita punya peserta-peserta seminar Mega Bondeno ni ada 215 orang. Okey, semua mereka ada cerita nak share dengan orang. Maka mereka tuliskan. Skrin tak nampak, skrin tak nampak. Skrin tak nampak? Macam mana ya? Tak nampak ke? Bukan tak nampak skrin tu. Ada PowerPoint tak? Tak ada. Oh, ini bukan PowerPoint ke? Saya sedang menggunakan PowerPoint ni. Ke ataupun saya tak buat screen sharing tadi? Cuba. Ke share. Dah share dah? Okey. Saya dah share sebenarnya. Dah share dah? Nampak ya? Okey. Alright. Nasib baik cikgu bunyi. Kalau tak saya share sendiri cakap seorang-seorang. Barulah nak. Barulah. Boleh nampak? Okey. Alhamdulillah. Buat besar-besar. Alright. Sekejap. Okey. Baik, ini tadi yang saya kata, okey, kesemua mereka pergi kelas saya sekejap je. Bila saya hidupkan kepala otak mereka tu, aktifkan balik bahawa mereka boleh menulis sebab mereka ada kisah, maka mereka menulis. Dan kami cuma bantu dari segi editing saja tuan-tuan. Tapi kisah memang kisah mereka, kisah-kisah benar. Yang sekarang ni kami buat pula wakaf buku. Wakaf buku ni, Masya Allah, sangat dapat sambutan. Sampai saya pun tak sempat dah nak urus. Baik, sekarang kita nak cerita tentang tulis. Tulis yang betul. Apa yang kita nak tulis? Nombor satu, dari segi penampilan tulisan. Bukan Bondeno aja ada gaya nak buat penampilan kan. Tapi tuan-tuan, penulisan pun kena ada gaya dia.
Okey, yang pertama cikgu, ustazah, ustaz, tolong guna ejaan penuh dan betul. Makna kata kita nak tulis saya mesti eja S-A-Y-A. Jangan eja S-Y. Ini saya pun tak tahu Said ke Sharifah ke ataupun kan. Jadi kita eja dengan penuh. Okey, tulis ejaan yang betul. Perenggan dengan baik. Maksudnya apa tuan-tuan dan perempuan? Biasa tak cikgu-cikgu, ustaz-ustazah semua jumpa perenggan yang terlalu panjang. Okey, dalam 20 baris satu perenggan. Apa perasaan kita? Kita rasa letihnya lah nak baca, penatnya lah. Maka kita tak suka, betul tak? Benda yang kita tak suka, Nabi kata jangan buat pada orang. Kita tak suka orang buat pada kita, kita jangan buat pada orang. Maka dekat sinilah subhanallah anda kena pandai menjaga. Nombor satu, jaga ejaan. Ejaan. Yang kedua, jaga perenggan. Perenggan ni tuan-tuan 5 baris cukup satu perenggan. Buat lagi bawah. Apabila di media sosial, lagi nak kena kurang-kurangkan. Kalau saya di media sosial, saya memang buat kadang 3 baris satu perenggan, 2 baris satu perenggan. Subhanallah, untuk apa? Untuk memudahkan orang scroll, dia baca laju je. Ini antara menimbulkan minat orang lain untuk membaca tulisan kita. Kemudian tuan-tuan, elakkan rojak. Tahu rojak? Rojak bahasa Melayu dengan Inggeris ni kalau boleh kita kurang-kurangkan. Tak nak. Contoh, merenovate rumah. Ada merenovate rumah. Tak nak. Mana boleh. Renovate is bahasa Inggeris. Kita pandai-pandai tambah bagi imbuhan merenovate. Tak boleh. Tuan-tuan, kalau kita nak guna bahasa Inggeris dalam tulisan kita boleh tak? Sangat boleh. Buku-buku Bondono sangat banyak dalam bahasa Inggeris. Buku Throwback, buku Be Strong, Stay Strong, Be Cool. Subhanallah, tajuk-tajuk pun dah BI dah. Dalam tu pun ada juga sebuah ayat-ayat. Tapi cara dia, kalau satu ayat tu bahasa Melayu, semua bahasa Melayu. Kalau ada satu ayat tu kita nak buat bahasa Inggeris, buatlah satu ayat tu habiskan di dalam bahasa Inggeris. Itu cara dia. Kita jangan rojak. Okey, jangan rojakkan. Buat satu ayat habiskan betul-betul. Kecuali kalau ada perkataan-perkataan yang orang kata kalau kita tulis macam tak logik je. Perkataan tu kita terpaksa guna juga. Contoh, doktor boleh tak tolong scan perut saya? Logiknya kita memang guna perkataan scan, betul tak? Ketika ini, biasa guna perkataan scan kan? Kita tak cakap doktor boleh tak tolong imbas perut saya? Dia jadi tak logik. Jadi tuan-tuan yang itu tak apa. Tetapi jangan terlalu banyak. Okey, jangan terlalu banyak. Kemudian yang ketiga, jangan lewah. Lewah ni apa tuan-tuan dan perempuan, cikgu-cikgu? Lewah ni maksudnya meleget-leget. Okey, meleget-leget sangat selalu jumpa. Selalu sungguh ni. Jumpa, biasa sunting kan karya-karya penulis baru, kesilapan mereka sangat banyak dekat situ, lewah. Lewah ni nak sampai kepada poin yang dia nak sampaikan, panjang cerita tahun dulu saya gini. Barulah nak tentang anak dia hari ni, tapi dia cerita zaman-zaman dulu. Panjang yang tak ada kena-mengena. Tuan-tuan, macam mana cara kita nak kesan lewah? Ni saya bagi tips. Kita tulis, masa kita ada idea, kita tulis je, tak apa. Tulislah sebanyak-banyaknya. Kemudian, nak jadikan karya kita berkualiti, kita kena sunting balik. Sunting balik sikit, kita tengok perenggan ni, kalaulah sekiranya tak ada, orang faham tak cerita? Kalau kita rasa orang boleh faham, maka itu penting. Itu lewah. Maknanya kalau perenggan tu macam tak penting kan, kita boleh potong, buang supaya orang tak ada bosan nak terima, nak sampai ke isi tu orang dah sempat bosan. Itu satu kegagalan lah seorang penulis. Okey. Baik, saya cerita tentang adab pula. Tadi saya kata tulislah yang betul. Okey, tulislah yang betul. Makna kata yang pertama kita dari segi gaya kita, gaya penulisan tu kena jaga tulisan, kena jaga ejaan, kena jaga perenggan, okey, kena jaga percampuran bahasa Melayu bahasa Inggeris, okey. Sekarang nak cerita tentang adab pula. Kat sini ramai juga yang feel ni. Contoh. Saya pernah edit satu karya. Okey, penulis ni dia nak cerita tentang ketabahan mak dia. Tetapi dia bercerita juga tentang kejahatan ayah dia. Nampak tak? Dekat situ kat mana silap dia? Dah buka aib keluarga. Nak cerita pasal mak bagus tapi janganlah sampai pijak ayah. Okey, jadi kena pandai cover. Kita tak perlu nak cerita tentang ayah kita minum arak, ayah kita kaki pelacur. Jangan cerita. Kita boleh kata banyaknya mak sabar dengan keburukan ayah. That one okey. Okey, sebab keburukan ni semua orang ada keburukan. Okey, that one kita boleh buat secara normal. Orang kata apa? Secara kabur-kabur. Apakah kejahatan ayah dia? Tak tahu. Okey, jadi dekat situ jangan terlalu terperinci.
Okey, kemudian kaburkan latar. Contoh kita nak cerita pasal kawan kita yang terlanjur. Okey, kawan kita yang terlanjur. Saya ni pernah tulis dalam satu buku tajuk dia Blur. Dalam Blur saya cerita tentang kawan saya yang terlanjur. Tetapi saya tidak ceritakan bila cerita tu. Bila kejadian tersebut. Adakah lepas SPM ke, lepas saya ambil diploma ke, masa saya ambil degree ke, masa saya sekolah menengah ke, saya tak cerita. Okey, makna kata dikaburkan latar itu supaya orang tak boleh nak expect bila. Orang tak boleh nak teka siapa. Okey, jadi ini antara cara anda menjaga adab penulisan. Jangan sampai mengaibkan orang lain. Kemudian jadikanlah teguran secara umum. Kalau kita tak puas hati dengan sesiapa ni kat Facebook ni, kena jaga kan. Baca sakitnya hatilah dengan artis ni, sakitnya lah hati dengan ustaz ni. Kita geram. Okey, tuan-tuan, tulisan kita buat secara umum. Jangan macam tuju je lah sangat lah. Makna kata orang baca je tulisan kita, orang boleh tahu dah. Ini mesti Ustaz Wan Zayu ni. Jangan macam tu, okey. Jangan sesekali kita point nampak jelas. Sebab apa? Kita kena back kepada kenapa aku menulis. Adakah aku menulis? No. Kita menulis untuk menegur, untuk mendidik masyarakat. Maka jangan sampai kita memalukan orang lain. Kemudian dalam penulisan Islam juga watak putih mesti lebih mendominasi. Mana kata macam saya tulis novel, okey. Saya tak boleh tulis tentang kejahatan tu terlalu banyak. Walaupun kita nak cerita penghijrahan. Tetapi proses penghijrahan tu yang saya perlu tekankan. Bukan masa zaman jahiliah dia. Masa dia pergi melacur ke, masa dia curang dengan suami dia ke apa. Tak nak. Yang tu kejahatan tu kita kalau boleh nak slow-slow kan. Okay, kita pergi kepada proses penghijrahan itu. Tumpuan dia. Maknanya kata watak putih. Watak putih ni watak yang baik-baik. Okay? Boleh follow tak ni? Saya cakap laju kan? Sebab saya takut bersambung lagi. Nanti kena 5 kali habis Mamat semua tak masuk. Masya Allah. Baik, satu lagi berselindung di sebalik watak lain. Okey, contoh. Okey, saya bagi contoh sikit. Tuan-tuan dan puan-puan, katakanlah, okey, sebab saya pernah handle ni, kes seorang penulis ni, suami dia menagih dadah. Perlu tak dia menuliskan pengalaman dia, bagaimana dia boleh bantu suami dia sehingga berhenti menagih dadah? Tuan-tuan, benda tu penting tak untuk dituliskan? Penting kan? Sebab ada ramai orang yang mungkin berdepan masalah yang sama dan perlukan bantuan ataupun rujukan. Saya rujuk kepada Ustaz Fahrul. Subhanallah, Ustaz boleh tak Ustaz dia nak cerita tentang suami dia gini. Ustaz kata ya, benda tu perlu dituliskan kerana ia memberi manfaat kepada orang lain. Tetapi dia perlu kaburkan, dia perlu berselindung di sebalik watak lain. Contohnya, dia cerita pasal suami dia ni, dia cerita seolah-olah ada perempuan lain datang mengadu nasib dekat dia, suami perempuan tu menagih dadah. Faham tak? Jadi dia cerita pengalaman dia, seolah-olah pengalaman perempuan tu. Dia berselindung di sebalik watak lain. Reka satu watak yang baru. Okay, tapi kisah tu kisah benar lah. Cuma dia reka, dia berselindung di sebalik watak yang dia cipta. Tuan-tuan dan perempuan, masa tak akan kembali, betul tak? Macam saya terlalu banyak. Okay, umur saya dah 43. Bila-bila masa saya boleh meninggal dunia. Okay, saya dah terlalu banyak melakukan kesilapan sepanjang umur hidup saya. Dan saya tahu benda tu saya tak akan dapat balik. Okay, jadi apa yang saya perlu buat sekarang ini tuan-tuan dan perempuan, iaitulah menghargai nyawa. Menghargai nyawa yang Allah masih bagi pada saya hari ini. Sebab tu bila Cikgu Wan Zayu mesej saya, Bunda Nur nak melamar ni. Boleh tak nak tolong penuhi slot hari ini? Subhanallah, saya berbesar hati. Okay, saya berbesar hati. Apatah lagi saya akan berdepan dengan ustaz-ustazah yang memang hebat-hebat ilmunya. Maka saya rasa tuan-tuan, kalau sekiranya benda ni tidak dituliskan, ilmu ustaz, ilmu ustazah semua akan ikut masuk dalam kubur. Sayang kan? Padahal benda-benda itu boleh, jikanya ditulis, boleh terus mengalirkan pahala, boleh buat kubur anda semua bercahaya. Maka why not? Kenapa tidak menulis? Sekarang, bukan saja-saja Allah hantar kita ke sini. Ada ramai cikgu-cikgu yang mungkin bawah tim SSG tetapi mereka tak join. Mereka join tim MSG. Tuan-tuan, nak bagi tahu, kita terpilih ketika ini untuk mendengar saya popet-popet ni. Okay, setulus hati saya untuk cuba berkongsi kepada tuan-tuan dan perempuan. Sebab saya fikir inilah usaha saya untuk melatih seramai mungkin penulis yang menulis benda yang baik-baik saja. Okay, sebab ada ramai, ada banyak dan saya memang berkecimpung dengan penulis-penulis novel lucah juga. Okay, saya kenal juga mereka. Yang mana subhanallah, orang kata apa, pasarannya sangat
dan harganya bukan murah, beratus. So bayangkan kita terpaksa fight dengan mereka. Di mana kita yang Allah beri ilmu ini, yang Allah beri kesedaran pada hari ini untuk menulis, kenapa kalau tidak menulis kita sepatutnya rasa malu kepada Allah kerana kita gagal menerima amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Tuan-tuan, Bonda Noh hanya seorang bekas mak rempit saja yang belajar pun tak habis, tapi kerana faham bahawa idea itu amanah, kerana saya faham bahawa tanggungjawab yang tergaras di bahu saya ini adalah amanah, maka saya terus cuba untuk istiqamah menulis, mudah-mudahan sehingga ke akhir hayat saya nanti, insya-Allah. Baik, mungkin benda ni akan menjadi satu motivasi yang sangat besar kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Di sini tempat yang kita akan pergi anytime dari sekarang, anytime. Apa yang kita akan bawa? Apa yang tuan-tuan akan bawa selain daripada amal-amal? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ada benda yang kita akan bawa, iaitulah amalan kita. Dan ada benda yang boleh kita tinggalkan, iaitulah tulisan-tulisan kita yang mungkin akan terus dibaca dan akan memberi manfaat. Kalaupun tidak kepada sejuta orang, kalaulah ada 10 orang yang boleh menerima manfaat daripada tulisan kita, subhanallah, itulah yang akan mengalirkan cahaya-cahaya di dalam kubur yang gelap ini. Masya Allah, semoga kita terselamatlah daripada sesuatu yang akan kita kesali apabila kita berada di sana nanti. La haula wala quwata illa billah. Saya cuma katakan apa yang saya capai pada hari ini semuanya kerana Allah nak bantu, nak tunjukkan kepada kita semua sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan kita akan kembali kepadanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah sama-sama kita manfaatkan masa yang kita ada ini, masa yang berbaki ini untuk menulis. Kerana kita sangat desperate kepada pahala tersebut. Kita sangat desperate kepada kesempatan tersebut. Kerana benda tu akan berlalu pada bila-bila masa saja daripada sekarang. Jadi tuan-tuan, saya berharaplah sedikit perkongsian pada hari ini akan dapat orang kata apa, memberi motivasi, inspirasi, idea juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, sebab menulis adalah satu langkah kejayaan untuk di dunia dan juga di akhirat. Cuma nasihat saya ialah fokus pada akhirat. Fokus pada akhirat, insya-Allah dunia akan datang kepada kita. Inilah pengalaman saya, iaitulah terjun dalam bidang penulisan, menjadi seorang penulis tanpa fikir royalti, tanpa fikir keuntungan. Sebaliknya semata-mata untuk mengumpul bekal yang akan saya tinggalkan. Tetapi subhanallah, lihat saya hari ini, idea selalu datang, buku-buku saya terus bestseller dan saya sentiasa dapat peluang demi peluang, subhanallah. Sehingga saya rasa macam kalau aku tak taat juga pada Allah, aku rasa malu gila, tak tahulah tak bergunanya aku sebagai hamba. Jadi tuan-tuan, itulah mungkin sedikit perkongsian daripada saya. Kalau Cikgu Zayu, Cikgu Wan mungkin boleh bacakan kalau ada soalan-soalan yang nak ditanya oleh sahabat-sahabat kita yang bersama hari ini. Okey, alhamdulillah. Soalan, syahdunya kata-kata akhir Bonda Noh. Soalan. Masya Allah. Terima kasih. Okey, terima kasih Bonda Noh. Touching hari ini masih datangkan Bonda Noh. Okey. Ada soalan lagi tak? Kalau ada soalan boleh tanya terus. Kita ni sekarang sudah masuk sesi yang ketiga hari ini. Kita dah habis dah. Sesi yang ketiga, insya-Allah. Kalau ada persoalan yang anda tanya berkaitan dengan diri sendiri, apa isu bila nak menulis. Okey, dari segi rujukan, Bien, rujukan macam mana? So, suggest sikit macam mana cara nak merujuk fakta ke ataupun dari segi ayat ke macam mana? Boleh ke kita nak ambil direct daripada orang ke, katakan saya minat, katakan Bonda Noh punya tulisan, tiba-tiba saya ambil bulat-bulat perenggan tu, dah masuk dalam buku saya, contoh. Okey, cuba share sikit. Okey, kita nak cakap tentang rujukan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak cerita antara amalan saya dalam menulis iaitu saya mengamalkan proses tasheh. Okey, proses tasheh ni maksudnya saya mendapatkan pengesahan daripada pihak yang tertentu. Contoh, katakan saya tulis buku motivasi kan, banyak saya letak hadis, banyak saya letak ayat-ayat Quran. Baik tuan-tuan, dekat situ apabila saya nak terbitkan buku tersebut, saya akan pergi kepada mana-mana ustaz. Contohlah yang biasa saya guna, Ustazah Isfadiah. Ustazah Isfadiah mungkin ada yang kenal. Ustazah Isfadiah, dia mentasheh novel Saya Tunggu Awak. Saya suruh ustazah tolong baca, ustazah takut saya ada sampaikan salah fakta. Sebab saya ni jahil tuan-tuan, saya ni bukan minah rempit je orang kata. Saya memang tak ada ilmu agama sangat. Saya cuma belajar untuk berhijrah dan menyampaikan setakat manalah yang saya tahu sikit-sikit ni. Jadi apa yang saya buat ialah, apa yang saya belajar tu saya sampaikan balik, tetapi mesti dapat pengesahan balik daripada pihak yang kita rasa ada autoriti. Contoh macam ustaz-ustaz yang selebriti ni kan. Baik, itu antara amalan saya buat. Kalau saya menyampaikan satu cerita tentang, contoh saya pernah tulis tentang
Kan ada surah Luqman, Allah kata kesakitan atas kesakitan, betul tak? Allah kata nak gambarkan ibu ni sakit teruk sangat kan. Jadi saya terbacalah orang kata sakit seorang ibu waktu melahirkan ni ibarat macam berapa puluh tulang dia dipatahkan serentak kan. Pernah tak terbaca benda tu? Ada banyak bersepah dekat FB. Maka saya ada tulislah dalam saya punya tulisan. Kemudian tiba-tiba saya teringat, betul ke fakta ni? Was-was pula aku kan. Jadi saya kontak sahabat saya yang jadi doktor. Saya kata, betul ke fakta ni? Dia kata, bukan. Itu bukan fakta. Dia kata. Maka saya gugurkan. Jadi dekat sini nak bagi tahu kita ni walaupun dalam penulisan, lebih-lebih lagi lah dalam penulisan, perlu amalkan takwa, iaitulah berhati-hati. Jangan main tulis tentang kromo, hadis nak kena semak, betul ke hadis ni sahih ke tak sahih? Ayat Quran ni betul ke? Ayat ni ayat 18 surah Al-Baqarah, kena check belaka. Okay? Kita kena sangat berhati-hati adakah kisah ini Israiliyat ke tidak. Okay? Tapi saya percayalah ustaz-ustazah semua memang mahir dalam bidang ni. Cuma dari segi soalan Cikgu Zayu kata tadi, boleh ke kita main petik-petik je orang cakap? Tuan-tuan, saya nak bagi tahu sebelum ni, baru lagi ni, panas-panas lagi. Saya punya tulisan, tiba-tiba orang copy paste, kemudian dia tulis kat situ, menurut Buya Hamka. Kau benda no tulis tu level Buya Hamka, subhanallah. Dia kata tulisan Hamka, sedangkan itu ada tulisan saya yang sudah pun dimuatkan dalam buku saya yang terdahulu, subhanallah. Jadi nak ceritanya, kalaulah tuan-tuan terbaca tulisan itu, dia kata Hamka tulis, maka tuan-tuan pun copy paste Hamka tulis, letak pula. Tuan-tuan pun dah bersubahat menipu, perasan tak? Sebab tu, apa amalan saya buat ialah, kalau saya was-was, saya kata betul ke Hamka tulis ni? Macam lain je, Hamka tulis lain. Gaya bahasa kita boleh teka kan. Jadi tuan-tuan, kalau saya was-was tapi saya suka petikan tu, katakan saya suka dengan intipati mesej tersebut, saya boleh guna intipatinya tetapi saya akan tuliskan di situ menurut hukama, okey, menurut ahli hikmah ke atau apa-apa saja, okey, yang menunjukkan kita tak tahulah siapa, ada somebody lah, somebody, okey, tetapi kita tak tuliskan dengan jelas menurut kata-kata Saidina Ali ke apa ke. Benda yang kita was-was jangan tuliskan. Ambil nasihatnya saja tetapi berikan juga kredit walaupun kepada seseorang yang tidak diketahui. Samalah, okey, di Facebook ke, tulisan kita di mana-mana, nak petik mana-mana kata-kata boleh, nyatakan kredit. Kalau benda tu kita jelas, tuliskan nama. Saya dengar Cikgu Wan Zayu Hisham cakap sekian. Saya letak nama dengan jelas sebab saya yakin dia yang cakap. Tetapi kalau saya tak yakin, saya dah lupa kat mana saya dengar ceramah tu. Tapi dalam ceramah tu, ustazah tu cakap begini. Jadi kita perlu nyatakanlah. Makna kata, nak supaya orang tidak salah faham bahawa kata-kata itu konon kata-kata kita. Okey, ini pun kena sangat-sangat jelas. Okey, so menjawab soalan Cikgu Zayu. Okey, ada lagi tak? Soalan ada lagi? Tanya dia orang ada. Tak ada soal. Okey. Dia dah tak sabar nak masak tu. Subhanallah. Okey, kalau katakan seorang penulis nak menulis tentang kisah orang lain ke, watak dia sendiri ke, tapi dia menceritakan kelemahan-kelemahan dia sebelum ini, tetapi dia tak sentuh langsung kelemahan orang lain, tapi dia letak tu dalam sudut pandang dia, tulis orang kata apa ni? Diri pertama tu, dia guna dia aku dalam buku dia. Tapi dia cerita kelemahan dia lah, tapi kelemahan dia tu tidaklah kata mengaibkan sampai yang tu. Ingat tak macam buku Prof Kamil kan, dia cerita kelemahan-kelemahan dia, tapi dia beri motivasi lah. Macam tu dia tak ada masalah kan. Okey, tapi kita tak cerita kelemahan orang lain langsung. Bukan, kita hanya cerita apa yang kita lemah je lah. Apa yang kita jadi panduan pada orang. Kalau macam tu macam mana dari segi penulisan? Masih lagi relevan ke atau macam mana dia sekarang? Ya, boleh. Subhanallah. Baik tuan-tuan, dalam buku saya tajuk Bangkit, saya ada cerita tentang seorang isteri kan, macam mana dia ni, suami dia duakan dia. Tapi saya tak sebut dengan jelas lah. Contohnya katakan dia ni seorang pegawai polis, saya tak sebutlah dia pegawai polis, saya sebut dia pegawai kerajaan. Jadi dia jadi umum. Okay? Kita nak cerita tentang pengajaran yang kita ambil daripada kisah orang tanpa mengaibkan dia boleh. Tetapi macam saya kata tadi, kita kaburkan latar. Jangan sampai orang boleh teka siapa dia. Okay? Dan saya nak cerita pengalaman saya. Saya tulis ni kisah ni, tuan-tuan dan puan-puan, cerita tentang Ahmad Ammar. Okay? Cerita tentang Ahmad Ammar. Okay? Yang dikatakan syahid lah di Turki itu. Tuan-tuan, saya buat kajian tentang kisah keluarga ini. Dan saya ada nyatakanlah beberapa kesilapan saya. Makna kata saya compare. Keluarga dia, subhanallah, cara mereka, okay, banyak yang kita rasa macam, wujud lagi orang macam ni. Dia rasa macam tu lah. Dan saya rasa, aku kena tulis lah buku pasal ni. Dan tuan-tuan, saya tak ambil langsung royalti daripada buku ni. Semua saya serah kepada mak ayah Ammar ni untuk digunakan kepada kerja-kerja kebajikan. Yang saya nak bagi tahu ialah, kita boleh bercerita tentang keluarga orang. Ambil yang bagus-bagus dari dia. Okay, dan kita boleh cerita tentang
keburukan kita, tetapi jangan sampai sesuatu yang mengaibkan. Saya ingatlah saya dengan Cikgu Zayu kan masa tu jumpa dengan Ustaz Said Alwi Al-Atas, okey, penulis Indonesia yang tersohor. Kami duduk dalam di galeri ilmu masa tu kan Cikgu Wan. Jadi waktu tu saya rasa Cikgu Wan pun ingatlah soalan saya pada Ustaz Alwi. Saya kata, Ustaz boleh ke nak tulis aib kita sendiri, okey, untuk jadikan pengajaran. Ustaz jawab, boleh, okey, tetapi jangan sampai benda tu yang aib sungguh. Contoh macam berzina, kita pernah berzina, nak cerita pernah berzina, jangan, itu terlalu aib. Itu dosa tak boleh. besar tu tak Tapi payahlah. macam dosa-dosa, tapi macam solat, ponteng solat, itu dosa besar juga, tapi boleh diceritakan sebab macam benda tu orang masih boleh terima sebagai tak terlalu mengaibkan. Okey, jadi nak cerita aib kita boleh, tak ada masalah, tetapi kita jangan sampai mengaibkan diri kita sendiri. Yang mana Allah dah tutup tu, kita tutup lah. Okey, walaupun dengan tujuan untuk beri orang kata apa, teladan pada orang lain, tapi kalau benda tu sangat menjatuhkan kredibiliti kita, maruah kita dan boleh menimbulkan fitnah pula, maka jauh. Okey? Okey, ada lagi soalan yang nak ditanya. Okey, saya dulu tanya ni. Yang lain kita ada 21 orang hari ni. InsyaAllah alhamdulillah syukur. Alhamdulillah. Di kalangan kebanyakannya semua tu yang lelaki tinggal saya dengan siapa kat sini ni? Saya. Ustaz Ismail tu saya nampak. Masya Allah. Tu geng-geng penulis dah tu. Tuan-tuan, saya macam contohlah macam Cikgu Wan Zayu kita ni, dia penulis hebat ni, okey, dia tulis buku. Saya ingatlah baca buku dia tajuk Suami Yang Teruji. Okey, Cikgu Wan Zayu ni dia ibarat lost momentum. Betul tak Cikgu Wan? Sila mengaku. Sedang skrip baru, tunggu. Masya Allah. Baik, ada masa-masanya kita ni semangat ni. Lepas tu tiba satu masa kita jatuh. Kita futur. Dia sebut nama sebagai futur. Betul tak? Kita dah semangat, tiba-tiba kita rasa down, itu futur yang kita mesti lawan. Maknanya kata hari ni, you dengar saya bercakap, okey, dengar benda ni cakap macam senang je menulis. Okey, lepas tu esok lusa, tak payahlah, malas aku nak menulis, memang aku bukanlah jadi penulis. Tuan-tuan, saya nak beritahu itu anda dilanda futur kan, istighfar banyak-banyak, okey, kemudian balik kepada asal. Yang kita dah terima hidayah ni, Allah dah tegur kepada kita, dah tunjukkan kepada kita. Saya dalam masa yang sangat singkat ni, saya cubalah, okey, untuk tunjuk pada tuan-tuan dan perempuan, cikgu-cikgu, sebab saya percaya, saya berada di depan orang-orang yang betul. Iaitulah orang-orang yang banyak ilmunya, yang jika tidak dituliskan, ruginya masyarakat dan ruginya dia. Maka mari kita jangan cerita tentang buku dulu. Kita cerita tentang tulis Facebook. Okey, status Facebook. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, saya ada buku yang sangat tebal ini. Okey, ini buku Pujuklah Hati. Okey. Ini buku Pujuklah Hati. Dia ada 3 buah buku, Be Strong, Be Cool, dengan satu lagi ialah Pujuklah Hati. Tuan-tuan, ini ialah status Facebook saya. Status Facebook. Ya, yang saya tulis hari-hari. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, rajinnya lah benda ni update Facebook. Tuan-tuan, cerita-cerita itu nanti apabila saya nak jadikan buku, saya tokok tambah sikit je. Saya masuk je sikit hadis, saya tokok tambah satu lagi kisah, maka jadi buku. Nak bagi tahu pada tuan-tuan, mudahnya jadi seorang penulis buku. Anda cuma perlu bermula dengan tulisan-tulisan di Facebook. Yang mana walaupun katakan benda tu tak sempat terbit, tapi kita dah meninggal dulu, tulisan tersebut sudah pun dibaca oleh ramai orang. Jadi tolong berhenti bersembunyi untuk menulis. Saya percaya ni ramai yang jenis bersembunyi. Maknanya kata dia malulah nak bagi tahu orang aku nak tulis buku. Dia siapkan dulu bab 1, bab 2, bab 3, dah orang tak tahu pun. Bayangkan kalau tiba-tiba kita meninggal. Subhanallah. Benda tu jadi burn. Dah tulis 15 bab, seorang pun tak baca sebab ada dalam komputer kita. Maka lepas ni, mari kita sama-sama update Facebook kita hari-hari dengan tulisan tersebut. Bila rasa dah cukup, 30 cerita dah kot, dah boleh jadi satu buku. Ambil, compile aja. Jual. Laku ke benda ni, orang dah baca kat Facebook. Tuan-tuan, orang malas nak scroll balik Facebook kita yang lama-lama. Saya buktikan. Okey, saya buktikan buku ini. Okey, buku ini telah ditempah oleh popular khas untuk cetakan mereka. Ini adalah tulisan Facebook saya saja. Maka saya kira itu sajalah sedikit perkongsian saya pada hari ini. Mudah-mudahan anda mendapat sedikit hint, mendapat sedikit tips, mendapat sedikit inspirasi daripada perjalanan penulis kecil ini. Doakan saya, mudah-mudahan perjuangan saya ini Allah berkati, mudah-mudahan Allah terima sebagai asbab untuk ke syurga sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Itulah, saya minta maaf sekiranya ada sebarang kesalahan daripada pihak saya. Terima kasih kerana menjemput. Thank you so much SSD, Ustaz, Ustazah, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, terima kasih lagi sekali pada Bruno di atas perkongsian panjang tadi. Dan walaupun nampak santai, tapi sebenarnya banyak yang tersirat yang boleh kita belajar, dan pastinya setiap apa yang dinukilkan itu juga insya-Allah dapat menjadikan kita punya ilmu untuk menulis. Pokoknya Facebook lah ya.
Ataupun tak tulis Facebook pun tulis kat WhatsApp lah. Kalau tak boleh tulis sangat lah melalui Facebook. Okey, sebab kalangan cikgu ada juga yang tak ada masa nak menulis, kata-kata yang tak ada masa tapi masa tu tetap ada. Yang si ibu anak 7 ni boleh menulis, rasanya Kak Haji anak 2, anak 3 tu boleh lah tulis kot. Okey, terima kasih lagi sekali. Kita dah sampai ke penghujung dan insya-Allah kita boleh jumpa lagi di lain ketika insya-Allah. Mungkin topik lain sebenarnya nak tanya Barono banyak lagi. Contohnya perkongsian be strong tu apa, bangkit tu apa, wow. Patut saya fokus ini untuk teknik menulis je. Untuk motivate untuk menulis je. Tapi kalau nak betul-betul detailkan lagi, contohnya nak ambil tentang kisah-kisah kehidupan. Dalam bangkit tu banyak cerita yang boleh dijadikan ilmu untuk kita. Dalam be strong, be cool, semua tu adalah kisah-kisah harian kita, kisah yang dekat dengan kita sebenarnya tu. Dan saya rasa banyak kisah-kisah yang dekat-dekat dengan tuan-tuan dan puan yang boleh ditulis. Cuma sekarang nak bermula sajalah insya-Allah. Okey, terima kasih lagi sekali Barono. Terima kasih kepada semua tuan-tuan yang hadir pada petang ini. Moga kita jumpa lagi pada akan datang insya-Allah. Dan kita akhiri dengan tazkirah dan juga soal. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Terima kasih Barono dan jumpa lagi insya-Allah. Bye-bye. InsyaAllah. Amin. Terima kasih Bunda Noh, terima kasih Ustaz Wan. Terima kasih Ustaz Ismail. Terima kasih semua. Terima kasih Abang Dana. Terima kasih.